ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana pada minggu yang ke-8 pada minggu yang ke-8 ini kita dapat meneruskan tentang pengajian Islam kita, iaitulah topik pakaian dan perhiasan dalam Islam. Apabila kita tengok Islam ni sebuah agama yang lengkap, merangkumi semua kehidupan, termasuklah dalam aspek berpakaian dan juga perhiasan. Pakaian kita kena memakai pakaian, tetapi pakaian yang dipakai hendaklah pakaian yang menutup aurat, ya. Dan yang kedua, Islam melihat perhiasan ini dunia mata. Dunia ini adalah perhiasan. Khairul mata mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan, perhiasan itu adalah wanita solehah. Maknanya ini salah satulah dalam Islam. Bukan tak boleh kita memakai pakaian yang berhias, boleh, tetapi mengikut landasan dan ketetapan daripada hukum syarak. Hukum syarak benarkan, kita boleh pakai, ya. Dan simple saja dalam bab pakaian ni, kamu boleh pakai apa saja pakaian. Yang penting ia menutup aurat dan tidak melambangkan syiar agama lain. Itu kena faham. Contoh isu yang hangat baru-baru ini iaitulah Santa Claus, pakaian Santa Claus, ataupun kita kata dalam kalangan orang Kristian. Itu adalah syiar kepada agama Kristian. Jadi kita tak boleh pakai lah. Ustaz nak buat lawak-lawak je, buat lawak-lawak pun tak boleh. Maknanya kena tengok. Tapi kalau dia adalah budaya, pakaian budaya, contohnya pakaian orang Cina, dia pakai itu sebab memang budaya, bukan agama, boleh, tak ada masalah pakai. Pakaian orang India, pakaian orang asli. Tapi yang pentingnya adalah menutup aurat. Itu kena faham konsep gitu, ya. Dan yang kedua, perhiasan pula. Sebenarnya berhias-hias ini hanya dibenarkan untuk suami berhias. Selebihnya sekadar biasa-biasa sajalah. Dengan pakai lipstick yang tebalnya, pakai eyeshadownya kan, brushes-nya ataupun apa-apa jugalah. Maknanya Islam tidak membenarkan yang keterlaluan, ya. Sampai kita tengok ada ni betul ke dia ni. Ini kena faham konsep dia. Alright. Kalau kita tengok, Islam tidak melarang umatnya untuk berhias atau memakai pakaian, memakai perhiasan, asalkan tidak melanggar batas, tidak melanggar batas yang ditetapkan dan kena pada tempatnya. Menurut ulama, hukum asal perhiasan adalah halal dan harus sama ada pada badan, pakaian, tempat tinggal. Dan keharusan ini berdasarkan penjelasan Allah Ta'ala dalam ayat berikut. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Ta'ala menyebut, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak keturunan Adam, wahai anak Adam, uzu zinatakum, pakailah pakaian yang indah-indah, zinatakum, inda kulli masjidin, setiap kali kamu masuk ke masjid. Pakai cantik ini pergi masjid, pakai pakoda ya, apa hal, pakailah elok sikit, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kamu, wala tusrifu, dan jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu boros, jangan kamu membazir. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguh Allah Ta'ala tidak suka kepada pembaziran. Maknanya menunjukkan per kita, hukumnya adalah harus kita memakai pakaian yang indah-indah, yang cantik-cantik. Tetapi pergi ke masjid, tu pergi ke tempat lain boleh, harus juga. Janganlah pergi ke keluar sampai
ketiak pun berbau masam kan. Maknanya ini perlulah kita ambil caknya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebut Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dan katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Katakanlah semua itu disediakan bagi orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari akhirat. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat bagi orang yang mengetahui. Al-A'raf ayat 32. Alright. Kalau kita tengok dalam ayat ini jelas, ayat jelas bahawasanya kita tak boleh berlebihan. Berlebihan maksudnya apa? Dalam apa? Dalam erti kata berlebihan, kita kata innahu la yuhibbul musrifin tu. Yang tadi ayat dia tersalah kutkan maksud ni. Yang mana katakanlah man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibat. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Kan maknanya kita tak boleh haramkanlah. Langsung tak boleh berhias. Hanya nampak lubang mata saja kan. Ataupun dah jadi macam orang asli pula dah. Kan. Tak boleh langsung kena ada perhiasan, mana perhiasan tu dibenarkan, tetapi sebagaimana yang telah ditetapkan tidak berlebihan. Perhiasan tadi ditujukan kepada siapa ni, tidak pergi office memang cantik bergaya, duduk kat rumah dah tak nampak dah macam mana bentuknya. Maka katakanlah semua disediakan sebagai untuk manusia di dunia ini. Dan di akhirat nanti itulah yang sebenarnya. Allah Ta'ala akan berikan perhiasan lebih hebat. Kalau dalam syurga tu dengan emas, perak, permata, intan semualah. Gitu. Okey. Jadi daripada ayat ini, apa yang kita boleh tengok? Kan? Maknanya harus hukum dia berhias. Tetapi bukanlah kena pakai lipstick sampai 5 inci bertukar muka dia, bukan muka yang tengok macam muka lain itu tak betul Okey. Jadi apakah daripada ayat-ayat ini dapat kita tengok satu persatu hukum hukum perhiasan antaranya emas, perak dan juga sutera. Macam mana ni emas, perak dan juga sutera ni Kalau kita tengok pengharaman sutera ini kepada lelaki haram sutera pada perempuan boleh. Lelaki dia janganlah lembut sangat pakai baju ni kan. Ada beberapa hadis yang sahih tentang pengharaman emas dan sutera buat laki-laki daripada umat Nabi sallam. Uhilla az-zahabu wal harir li inasin min ummati wa hurima ala zukuriha. Dihalalkan emas dan sutera bagi wanita dan diharamkan kedua-duanya lelaki dari umat itu. Hadis riwayat An-Nasa'i Inna hazain haramun ala zukuri ummati hillul li unasihim. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Nabi sallam memegang sutera dengan tangan kanannya dan emas dengan tangan kiri, yang kemudian mengangkat sambil bersabda, Inna hazain haramun. Sesungguhnya dua benda ni haram. Az-zukurin untuk lelaki tetapi untuk perempuan dihalalkan. Riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan kepada kita kita tak boleh pakailah emas kan. Emas, az-zahab dan juga daripada sutera.
Sutra. Sutra yang diharamkan sutra yang sebenar sutra lah, bukan sutra tiruan tu. Bukan sutra. Sutra ni adalah kain yang dibuat pada ulat sutra tu ya, ailio kan. Daripada ulat sutra tu lah. Itu yang diharamkan. Dan emas diharamkan kepada laki-laki. Dia tak boleh pakai emas. Az-zabu wal harir hillun li unasin ummati haramun ala zukuriha. Daripada Zaid bin Al-Arqam, Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi sallam bersabda, emas dan sutra halal hukumnya bagi wanita dari umatku dan haram bagi laki-laki. Tabarani man labisal al-harir fid dunya lam yabisu fil akhirat. Siapa yang pakai sutra dunia tidak akan pakai di akhirat. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad juga Ibnu. Mana selain memakai sutra juga diharamkan duduk di atas hamparan sutra pun tak boleh. Kita kata tadi pakai sutra boleh kot. Tak boleh. Jadi duduk atas hamparan. Duduk atas hamparan tak boleh. Ataupun pakai emas tak boleh. Minum pada berjana emas pun tak boleh. Lambang kemegahan itu dalam syurga nantilah. Tapi kalau kita tengok orang ini bukannya cawan pinggan, dia ada syurga. Dia pergi mangkuk tandas pun daripada emas. Syurga lah. Daripada emas kan. Mangkuk tandas pun emas. Kaya betul katil pun emas. Lampu pun emas. Tu kalau kamu tengok dekat Tugu Tugu menara di Indonesia tu dipanggil Tugu apa ya? Menara, ada ustaz lupa nama dia. Atas dia tu disalut dengan emas atas tu disalut dengan emas. Menunjukkan hebatnya kan. Apa dah menara apa tah, lupalah ustaz, kau cari nanti Sabda Nabi sallam, la tashrabu fi aniyatil az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya. Janganlah kamu minum dalam bekas dari emas. Maknanya dalam cawan emas ke, mangkuk emas ke, apa benda lah Dan juga perak. Dan janganlah kamu makan di dalam talam ataupun dalam pinggan dari keduanya. Tak boleh emas ke perak ke, kamu ada pinggan kebetulan ialah anak datuk-datuk Tan Sri makan dalam talam emas, tak boleh Kerana apa? Ia adalah makanan mereka yang kafir di dunia. Fa innaha lahum fid dunya. Maknanya fa innaha tu menunjukkan kepada orang kafir. Orang kafir mereka makan menggunakan daripada emas, perak semua itu tempat bekas makan di dunia lah. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Khuzaifah. Anna Rasulullah sallam ra'a khataman min zahabin fil yadi ar-rajul. Fanaza'ahu fatarahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Faqila lirrajul ba'dama zahaba Rasulullah sallam huz khatimaka intafi' bih. Qala la wallahi la ahuduhu abadan wa qada tarahahu Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Nabi SAW pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Khataman. Maknanya cop lah ni. Ataupun cincin kan. Lalu dia mencabutnya. Fi yadin rajulun fanaza'u fatarahahu. Mencabut tersebut dan melemparkannya dan bersabda waqala dan bersabda ya'midu ahadukum ila jamratin min nar. Salah seorang menginginkan bara api neraka faja'aluha fi yadi dan dia letakkan dekat tangannya. Faqila lirajul maka setelah itu bercakaplah seorang lelaki setelah Rasulullah SAW maknanya
pergilah mazhab Rasulullah SAW. Tak seorang pun berkata, setelah Rasulullah SAW pergi, seorang berkata pada lelaki-lelaki itu, huz khatimaka intafi' bih. Ambillah cincin itu untuk kamu ambil manfaatnya. Laki-laki tersebut menjawab. Maksudnya kat sini, Nabi tengok sahabat ni pegang ataupun pakai cincin emas. Lalu Nabi ambil cincin tu, cabut dan buang. Lepas tu Nabi pun pergilah. Bila Nabi pergi, maka seorang sahabat ni cakap lah dekat tuan punya tu. Kau ambil lah cincin tu balik. Kan ambil buat manfaat, bukan suruh pakai, jual ke apa benda, kan ambil manfaatnya. Gunakanlah. La wallahi, laki-laki tu kata, tidak demi Allah, la ahuzuhu abadan. Selama-lamanya aku takkan ambil dah cincin tu. Kerana apa? Wa qad tarahu Rasulullah SAW. Kan Nabi dah baling dah cincin tu. Ni sahabat lah kan. Ni nak tunjukkan bagaimana sahabat, walaupun benda tu berharta, sahabat dia tak tahu emas tu boleh pakai ke tidak kan pada masa tu. Jadi apabila Nabi kata tak boleh pakai macam tu, Nabi buang, sahabat tak ambil dah. Kalau kita tu, ya Rasulullah, kalau macam tak apalah, boleh tak saya ambil ya Rasulullah, sebab dah tak boleh pakai, tapi saya jual lah kat orang lain, saya ambil duit je lah. Kita lah kan. Tapi sahabat kata, la wallahi, kan, la selama-lamanya, demi Allah, selama-lamanya aku takkan ambil dah apa yang dibuang oleh Nabi SAW. Ini iman para sahabat. Iman kita seripis kulit bawang, mudah sangat terbang. Kan. Ini yang perlu ada kepada kita dah dalam bab perhiasan. Perhiasan. Ana Ali bin Talib, Abi Talib qala nahani Rasulullah SAW an takhattum bizahabi wa an libasil qassiyi wa an qiraati fi ruku' was sujud wa an libas muasfar. Daripada Ali bin Abu Talib, Rasulullah SAW melarangku memakai cincin emas. Apa ni Sayyidina Ali kata, Nabi pernah larang aku pakai cincin. Nahani, maknanya Sayyidina Ali kata, nahani Rasulullah SAW, Nabi SAW larang aku anil tahattum bizhab, daripada memakai cincin emas. Wa libas qassiyi, dan pakaian yang disulam dengan sutera al-harir tadi. Wa anil qiraati fi ruku', dan membaca Quran ketika rukuk dan sujud serta pakaian dicelup warna kuning. Wa anil libas wasfar, pakaian kuning-kuning ni Nabi memang dah mention lambang kepada agama lain. Kuning tu sangat kuning itulah. Dalam konteks kita ni orang kata sami lah kot, pakaian maknanya melambangkan pada warna sami, bukannya pakaian diraja, pakaian raja dia tak nampak macam sami sikit kan. Ni hadis sebenarnya Muslim. Ali bin Abi Talib yaqulu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha al-hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha zahaban faja'alahu fi shimalihi. Summa qala inna hazain haramun ala zukuri ummati. Riwayat An-Nasa'i. Ali bin Abu Talib berkata Nabi SAW mengambil sutera, kemudian meletakkan di sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkan di sisi kirinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna hazain, sesungguhnya dua benda ini, haramun, iaitulah haram, ala zukuri ummati, ke atas laki-laki daripada umatku. Ini menunjukkan diharamkan untuk kita memakai emas dan juga sutera. Tapi mungkin tak adalah kan, hari ni orang pakai sutera ke, tak ada. Mungkin ada juga, orang bukan orang Islam lah. Kan bukan orang Islam.
Okey, seterusnya penggunaan emas dan perak. Tadi dalil-dalil ada hadis daripada Nabi Sallam secara langsung bagaimana Nabi melarang memakai dan menggunakan. Jadi diharamkan menggunakan emas dan perak selain untuk perhiasan juga. Sebagai mata wang, emas dan perak selain untuk perhiasan diri dan juga sebagai mata wang. Oleh itu tidak harus menjadi emas dan perak sebagai apa? Sebagai perkakas makanan dan minuman. Contohnya dia jadikan pinggan, cawan, mangkuk, gelas, semualah tak boleh. Maknanya diharamkan juga dan juga alat-alat tulis. Dia punya emas pun daripada pen dia daripada emas contoh kan. Bekas celak emas pun tak boleh. Perhiasan rumah, dia punya katil dia emas, tilam dia pun emas, kereta dia emas atau apa-apa je lah kapal dia emas Majlis dalam majlis tu masjid dan surau. Masjid surau pun dibedal emas dah jadi ada satu kat India tu. Tapi bukan orang Islam lah Dia punya rumah ibadat dia emas semua. Lagi hebat. Sumbangan orang ramai Kedai dan sebagainya. Jadi tak boleh. Sebagaimana dia haramkan mengguna, begitu juga haram menyimpannya. Guna tak boleh, Ustaz saya di cawan emas. Simpan pun tak boleh juga. Kan? Simpan boleh tak Ustaz ada orang bagi? Maknanya tetap tidak boleh. Sebab apa emas ni dia ada bayar zakat dia ada zakat dia tertentu. Kalau cukup dia punya syarat sebagainya lah Alright, penggunaan swasa sebagai perhiasan untuk laki-laki. Menurut keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah berlangsung pada 19 Julai 1986 19 Julai 1986. Menurut kenyataan dan pelakuan daripada tukang emas yang beragama Islam yang sikoh di maknanya ada kepercayaan lah tidak menipu dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman terhadap jenis-jenis logam yang dibuat perhiasan adalah swasa sejenis logam yang diadun dari pelbagai logam menurut kadar peratusan tertentu, iaitulah 70% tembaga, 20% emas dan 10% perak. Itu swasa swasa. Logam-logam setelah diadun dicampur dengan cara tertentu akan beralih menjadi sejenis logam yang dikenal sekarang ini sebagai swasa. Dan swasa ini menurut tukang emas tersebut apabila dilebur pada kali pertama maka unsur emas di dalamnya tidak dapat lagi dikesan dan apabila dilebur kali kedua akan berubah menjadi tembaga. Maknanya swasa ni kalau kita panaskan kali pertama hilang emas ni, kali kedua terus tembaga tinggal Maka menurut pendapat fuqaha adalah halal bagi laki-laki memakai cincin daripada logam yang disebut tadi itulah yakni yang bersadur atau bercampur dengan emas yang sekiranya yang dilebur itu tiada dapat dikesan lagi dan jika dapat dikesan halal bagi orang perempuan saja iaitulah pada barang hiasan mereka dan tidak barang-barang lain. Walau bagaimanapun perbuatan yang apa ni tamwiyah ni lah menyadur atau mencampurkan haram sekalipun bagi perhiasan-perhiasan perempuan. Maknanya ini adalah pandangan fuqaha halal berlogam yang dicampur tadi, yang disadur tadi, tembaga 70, 20 emas dan juga 10% perak. Ini
Fatwa Negeri Kedah tahun 86 ya. Maka komposisi cincin suasa yang mengandungi peratusan tertentu menjadikan ia dikira terdapat emas di dalamnya meskipun setelah diadakan bahan-bahan lain. Maka pengharaman juga berdasarkan kaedah di mana sekiranya cincin suasa dilebur kembali, jika dapat dikesan kembali emasnya maka hukumnya haram. Begitu juga sekiranya setelah dilebur tidak dapat dikesan emasnya, istimla' maka yang paling sahih seperti dinukilkan oleh Imam Nawawi adalah haram juga hukumnya. Ini kita kata ni dalam bab suasa dalam bab suasa. Alright, seterusnya penggunaan emas putih ataupun platinum sebagai perhiasan untuk lelaki. Sekarang ni emas dah tak ada. Emas kuning tak ada, emas putih bukan, dan harga emas terus naik. Emas putih ni merupakan satu bahan yang terhasil daripada campuran dua unsur logam, iaitulah emas dengan salah satu logam putih, white metal ataupun nikel lah. Dan juga palladium dan juga magnesium je lah. Magnesium ni Jadi emas putih ni campuran lah dua logam, emas dan juga logam putih. Logam putih ni sama ada nikel ke ataupun yang disebutlah sebagai white metal ni. Dan formulasi yang biasa digunakan dalam menghasilkan emas putih campuran emas kuning dan dialoykan dengan nikel dengan nisbah 90 emas 10 nikel. Asalnya tidak ada satu bahan pun yang dinamakan emas putih. Yang ada hanyalah satu campuran di antara emas dan bahan logam yang lain yang membentuk emas yang telah berubah warna dan tidak lagi berwarna kekuningan. Asal emas ni warna kuning. Tapi sebab dicampur 90% adalah emas dan 10% lagi white metal ni lah. Logam putih ni Maka hukum laki-laki memakai emas putih yang disalut dengan platinum atau dicampur dengan bahan seperti zinc, perak, tembaga, hukumnya adalah haram. Tetap haram Dan adapun yang dimaksudkan emas putih adalah platinum, maka tidak mengapa bagi lelaki untuk memakai kerana tidak punya unsur emas. Jadi kesimpulan dekat sini, selagi ada emas, contoh kita kata 90% emas, 10% white metal, maka haram. Tapi kalau dipakai itu platinum saja, tak ada emas, maknanya jika dimasukkan emas putih itu adalah platinum. Platinum maknanya tak ada emas, platinum je lah, maka tak ada masalah. Yang penting tak ada unsur emas. Alright. Seterusnya penggunaan sutera. Nabi SAW melarang kaum lelaki memakai sutera halus dan sutera kasar. Kerana apa? Kerana lelaki memakainya boleh memperlihatkan sifat kewanitaan atau menyerupai para wanita yang suka pada perhiasan. Sementara lelaki dituntut memiliki kekuatan dan kejantanan, istilahnya lah. Dia tak boleh lembut. Kan lelaki dia mesti tegas. Orang lelaki yang memakai sutera di dunia berarti dia lebih dahulu menikmatinya. Kerana itu dia tidak akan menikmati dan memakainya di akhirat. Sebab orang yang lebih dahulu menikmati sesuatu sebelum tiba masanya, maka dihukumkan tidak akan mendapat kesenangan itu. Dan siksa Allah adalah amat pedih. Jadi tidak dibenarkan memakai sutera. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, laki-laki tidak dibenarkan memakai perhiasan dibuat daripada sutera halus, pengecualian penggunaan kain sutera sekadar 2 jari ataupun 4 jari jika menampal dengan kain lain. Jika kain sutera tidak bersama dengan kain lain, yang bukan sutera, maka tidak dibenarkan. Sedikit atau banyak berarti benang, tasbih atau tali jam yang lain. Sabda Nabi SAW, Naha
Nabi sallallahu alaihi wasallam labisal harir illa mawdi'a isbi'ain. Au salasin au arba. Nabi Sallam melarang memakai sutera kecuali seukuran 2 atau 3, 4 jari lah. Itu je lah yang dibenarkan. Jadi tak boleh pakai sutera. Jangan banyak ni kain-kain lain dalam dunia ni yang mahal-mahal pakai tuk sador ke apa ke kan. Pakai sutera ke kenapa? Cari yang lain Alright, yang kedua, isu yang kedua kita pada hari ini kita nak tengok merubah kejadian Allah. Hari ini heboh isu orang laki-laki, dia lahir laki-laki tapi cuba berpakaian perempuan. Dia kata, mak bapak dia kata dia memang lahir perempuan. Yang peliknya yang kalau tak nama lelaki tu kenapa? Mungkin masa lahir dulu dia tak perasan kot. Anak dia tu adalah perempuan. Dia letak nama laki-laki. Sekarang bila nak dia kata anak dia tu perempuan pula, pening kepala kan. Merubah kejadian Allah. Sebenarnya kita ni muka kita yang handsome ni tak boleh ubah dah. Kan? Muka kalau hidung dekat depan, kat depan lah, mana boleh letak belakang. Macam tu lah seterusnya. Tak boleh ubah dah kejadian Allah. Yang diubah hanya akhlak kita, tingkah laku kita boleh ubah. Syariat Islam mengharamkan seseorang sama lelaki perempuan berhias bersolek hingga ke tahap mengubah kejadian Allah pada dirinya tanpa ada keperluan yang mendesak. Jadi tak boleh lah. Melainkan sebab untuk kesihatan. Kan? Untuk kesihatan boleh. Tapi untuk lain-lain tak boleh. Hukum merubah kejadian Allah. Pengharaman ini dapat dipahami daripada larangan Nabi Sallam terhadap perbuatan menyambung rambut. Contohnya rambut dia botak. Sambung buat rambut baru. Sambung rambut. Atau bertatu. Muka dia tak ada tatu. Di bedalnya tatu. Buat macam-macam. Atau mencabut bulu kening. Bulu kening bulu kening. Yang atas tu. Bulu kening jangan salah faham pula. Bulu kening. Atau merenggangkan gigi. Gigi dia memangnya dia renggang jarak-jarak kan pakai braces. Bukan bermakna pakai braces tu salah boleh sekiranya nasihat doktor bukan tujuan untuk merubah cipta Allah Ta'ala, tapi tujuannya untuk kesihatan tu dibenarkan. La'anallah al-wasilata wal mustawsilah wal washimalah wal washimah wal mustawshimah. Hadis Bukhari Muslim Allah melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambung rambutnya, orang yang melakukan tatu dan orang minta dilakukan tatu. Maknanya kerja dia sebagai pembuat tatu laknatlah. Kerja dia sebagai penyambung rambut kena laknat. Orang yang minta tu kena laknat. Orang yang tolong buat tatu saya pun kena laknat. Itu maksudnya. Tak boleh Ustaz, tak ada kerja lain nak buat. Banyak kerja lain. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Kan? La'anallah al-washima wal mustawshima wan namisa wal mutanammisa wal mutafallijat lil husnil lil mughayyirat khalqallah. Allah melaknat perempuan yang membuat tatu. Bukan perempuannya, lelaki sama dan yang minta dibuat tatu pada badannya. Tolong buat tatu. Perempuan yang minta dicukur alis bulu keningnya. Bulu kening ada buang. Jadi dah macam anak patung Perempuan yang menjarangkan giginya untuk kelihatan cantik. Iaitulah al-mughayyirat khalqillah. Untuk mengubah ciptaan Allah. Jadi tak boleh. Jadi jangan
Tiba-tiba, alah ustaz ni memandai. Kan dilarang. Itu kita kata ubah ciptaan. Ni kalau ubah laki-laki jadi perempuan ya itu lagi teruk lah. Ustaz tak ada kena laknat pun. Laknat ni bukan bermakna hidup dia apa kedana miskin. Tak. Laknat ni maknanya hilang seri dan tak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu laknat lah. Berputus asa dengan rahmat Allah. Maknanya hilang rahmat, tak dapat ada akhirat nanti masuk neraka lah. Kalau laknat. Jangan senang-senang. Tak apalah Allah Ta'ala laknat aku. Janganlah kau ni sombong sangat. Minta pula kena laknat. Hukum menyambur rambut. Menyambur rambut atau memakai rambut palsu oleh kaum wanita semata-mata untuk berhias diri dengan menggunakan rambut serambut atau sesuatu yang menyerupai rambut di kepala adalah diharamkan oleh Allah. Tak boleh dia belinya rambut orang, rambut pendek dia bedal, panjang bersanggul-sanggul pula pun tak boleh. Perbuatan ini mengandung unsur penipuan dan mengubah ciptaan Allah. Tak boleh Termasuk larangan menyambung rambut ini perbuatan menanam rambut di kepala. Rambut tak ditanam. Kalau pakai ubat, letak ubat, tumbuh rambut tu okey lah. Ditanam banyak berlaku kalau dulu hadis ni agak pelik. Tapi hari ni dah banyak orang-orang yang mana disambung rambut dia. Rupanya baru sekarang kita jumpa. Kan? Dia buat rambut tak ada, botak, lepas tu dia bubuh. Sebiji macam rambut dia. Ini zaman sekarang ni baru nampak depan mata kita. Zaman dulu mungkin macam mana sambung rambut dia. Sekarang dah ada bayaran-bayaran tertentu untuk orang yang sambung rambut. Sambung rambut. Dalam hal ini menyambung rambut, para ulama mazhab Syafi'i telah menguraikan dengan lebih jelas. Tiada perbezaan pendapat ulama mengenai hukum haram menyambut rambut dengan rambut manusia, sama ada rambut lelaki atau perempuan, maupun rambut suami atau mahram. Ini kerana menggunakan atau manfaat rambut adalah haram disebabkan kemuliaan. Tak boleh tetap hukumnya haram Ustaz, saya guna sambung rambut suami saya guna sambung adik saya guna sambung. Tak boleh. Bukan masalah kau guna rambut yang halal ke tak halal. Bukan masalahnya menyambung rambut tadi mengubah ciptaan rambut. Jika rambut tu bukan berasal daripada manusia, iaitulah najis seperti bulu daripada bangkai binatang sebagainya, tidak boleh dimakan, adalah haram disambung juga. Tak ada masalah. Tetap haram juga Dan jika perempuan tidak bersuami menyambung rambut daripada bahan yang suci sekalipun, maka hukumnya adalah haram, melainkan perempuan bersuami diizinkan oleh suaminya. Maknanya apabila tujuan bukan untuk perhiasan tapi untuk suami, itu dibenarkanlah. Tapi jangan sambung rambut lepas tu tunjuk keluar tak ke tudung. Itu haram lain pula. Okay, sambung sikit lagi. Hukum membuat tatu. Sebelum ni kita tengok ada orang yang buat tatu telah bertaubat. Itu isu lain. Kalau bertaubat, maka semua badan bertatu pun kalau bertaubat, tetap Allah Ta'ala terima taubat. Allah Ta'ala terima taubat lah. Jadi dia tak timbul isu kat sini lah kan. Yang maksud sini kalau dia tak bertaubat. Tatu ni membuat tanda atau lukisan pada bahagian anggota tubuh secara kekal seperti muka, lengan, belakang. Ia dibuat dengan menggunakan warna-warna tertentu dengan menusukkan jarum pada anggota badan. Perbuatan yang haram dari laknat oleh Allah Ta'ala. Seperti mana hadis sebelum ni kita sebut. Keputusan fatwa negeri Johor menyatakan haram bertatu atau meletakkan tatu di mana-mana anggota badan. Tak boleh. Ni Islam ni hebat Dia jaga badan ni. Bertamadun sikit. Kalau kita warnakan badan kita nampak macam tak tamadun. Ni hebat Sebab kenapa haram tatu ni?
Pertama, boleh menghalang air sampai ke kulit kerana mengangkat adas kecil besar. Jadi tak boleh lah. Bila dia dah bertatu, dah ada warna, jadi kalau dia nak ambil angkat ada besar, tak lepas. Tak betul, tak bersih lah. Boleh menyebabkan alahan pada kulit, menyebabkan gatal, jangkitan penyakit, hepatitis B dan juga sebagainya. Maknanya yang lainnya kesan daripada penyakit. Dan menyerupai amalan bukan Islam. Orang bukan Islam yang buat ni kata tu ni. Seterusnya mengubah ciptaan Allah. Dan membazirkan duit. Duit bayar mahal. Menimbulkan fitnah, memakai tatu dikaitkan dengan orang yang tak baik. Biasa orang pakai tatu ni preman. Something lah. Something yang bertobat. Preman yang bertobat. Itu kalau dia bertobat lah. Okay, jadi menimbulkan fitnah lah. Jadi yang biasa-biasa menimbulkan fitnah ni kena buang lah. Rambut panjang ke Ustaz, Nabi rambut panjang, Nabi rambut panjang package, Nabi pakai kopiah, Nabi pakai serban, jadi nampak macam hebat. Rambut panjang, Nabi tak bogel, tak togel macam tu je. Kan? Maksudnya dia ada package dia, dengan rambut dengan letak minyaknya kan. Kemas, kita rambut panjang laki-laki tapi tak terurus dengan baik. Ini masalah. Urus dengan baik, Nabi kemas. Nabi tak pernah tak kemas rambut dia. Walaupun rambut Nabi panjang ada kalinya, panjang dalam perang. Nabi dalam Syama'il Muhammadiyah disebut rambut Nabi siap ada tocang lagi. Kan? Tapi kemas. Yang diikat kiri dan kanan, pakai serban, pakai, nampak macam pendekar hebat lah. Macam seorang pejuang yang hebat lah. Kita tidak, masalah kita kita pakai rambut panjang jadi macam perempuan lah. Tak kena, tak boleh lah. Hukum mencukur atau mencabut bulu kening. Amalan mencukur bulu kening atau menghilangkan dengan apa cara sekalipun adalah haram, termasuk dalam perkara yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Seperti hadis Nabi SAW, la'anallah al-washimat wal mustawshimat والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغير لخلق الله. Kita dah sebut tadi hadisnya. Allah melaknat orang perempuan-perempuan yang membuat tatu dan yang minta dibuat tatu pada badannya. Perempuan yang minta dicukur alis atau bulu kening, dan perempuan yang menjarangkan giginya untuk kelihatan cantik. Kenapa perempuan-perempuan merubah ciptaan Allah? Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi tak boleh. Sebab dia nak bagi cantik, dia pun buatlah braces yang mana bukan disebabkan kesihatan. Kalau sebabkan kesihatan boleh buat lah. Ni dia jarak gigi. Alright. Hukum mewarnakan rambut. Mewarna rambut ni maknanya mengubah rambut warna dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Perbuatan mewarna rambut pada asalnya diharuskan dalam Islam. Antara bahan yang diharuskan inai dan juga khatam. Bahan-bahan digunakan mestilah suci, halal, serta tidak menghalang air sampai ke rambut apabila mengangkat ada kecil. Jadi yang dibenarkan original. Pakai inai lah. Tapi warna inai ni warna kekuningan sikit kan. Dia lain sikit. Bukan warna yang menyebabkan apabila kita ambil wuduk tak lepas sebab air tak kena. Sebabkan colouring tadi itu tak boleh Masuk khatam sini ni maknanya Al-Fayumi mengatakan dalam kitab lisan mengatakan sejenis tanaman gunung dapat di daerah Yaman yang mengeluarkan warna hitam kemerahan. Dan disebut dalam kitab Al-Awan Al-Ma'bud, warna rambut dan janggut dengan gabungan keduanya inai dan khatam tadi akan mengeluarkan warna antara hitam dan merah. Inilah menjadi amalan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi inai dan khatam tadi disebut pergunungan satu tempat Yaman. Berdasarkan sirah Nabi SAW pernah menggunakan inai dan khatam bagi mewarnakan rambut baginda. Antara warna yang digunakan ialah perang dan juga merah. Berdasarkan dalil berikut.
Ra'aitu sya'ra Rasulullah sallam muhduban. Maknanya aku melihat Nabi sallam memakai warna perang. Anas bin Malik. Maknanya Nabi pakai inai. Pada satu ketika Abu Himsah bersama anaknya Nabi Sallam bersabda, pada masa tersebut aku mendapati setengah dari rambut Nabi warna perang. Walaik bersumberkan Osman bin Mauhab dinukilkan suila Abu Hurairah hal khasabu Rasulullah SAW qala na'am. Maka Nabi Sallam menyemir ataupun meminyakkan rambutnya. Beliau menjawab ya pernah. Ini minyak rambut lah khasabu Rasulullah SAW. Nabi macam Ustaz kata tadi lah, tak pernah rambut dia tak handsome. Nabi lah yang paling handsome rambut. Nabi tak pernah biarkan, mesti pakai minyak. Pendapat ulama tentang mewarnakan rambut dengan warna hitam, apa hukumnya? Dia dah usia 70 tapi rambut dia hitam. Macam mana tu pandangan macam tu? Para fuqaha ni ahli fiqh ni, maknanya dia punya plural dia fuqaha, singular dia fiqh. Telah sepakat mencela perbuatan mewarnai rambut janggut yang berwarna hitam. Hitam tak boleh tukar. Pendapat yang sahih mengatakan ianya haram melainkan kata orang yang berjihad, melainkan orang pergi berjihad perang. Perang ni kalau tengok orang tua-tua semua, nanti musuh akan berani. Tapi kalau tengok semuanya orang muda, jadi menakutkan. Itu lain. Pada ketika penaklukan kota Mekah dibawa oleh Abu Quhafah ke hadapan Nabi Sallam dengan rambut dan janggutnya memutih serta seperti saqah masih tumbuhan yang bunga berwarna warna putih. Maka Nabi Sallam tukarlah dengan sesuatu tapi jauhilah warna hitam. Abu Quhafah maknanya apa? Warna rambut boleh tapi jangan warna hitam. Ulama berpendapat bahawa mewarnakan rambut menggunakan warna hitam adalah haram, tak boleh. Ini adalah tujuan utama mengelakkan penipuan, mengelak menipu lah. Kalau bagaimana tujuan peperangan ia dibolehkan, pandangan ini berdasarkan pendapat ulama Syafi'i. Hukum mewarna rambut selain hitam adalah harus. Namun keharusan mestilah bertujuan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, bukan menunjuk atau perhatian orang ramai atau untuk mengubah ciptaan Allah. Jadi janganlah tujuan dia riak, takbur, sombong. Ustaz saya tak takbur, tak apalah, Allah Ta'ala tahu, jangan risaulah. Tak payah beritahu, tak apa. Untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka kita juga perlu mengambil kira bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pewarna tersebut. Kerana banyak bahan-bahan yang digunakan sekarang bukan saja mengandungi bahan yang meragukan, malah turut menghalang air sampai ke anggota badan. Dan ia sudah tentu menyebabkan ibadah harian tidak terlaksana sebagaimana ditetapkan. Maknanya, kalau kita warnakan rambut tapi air tak sampai ke rambut, tak sah lah. Kita mandi wajib ke, keadaan besar tak sah. Kan? Jadi tak boleh lah. Itulah sebenarnya diharamkan. Sebab warna rambut menjadi haram. Kenapa pula warnakan rambut menjadi haram? Kan boleh je warna. Warna rambut adalah bertujuan menunjuk dari riak serta lakukan untuk menarik perhatian orang lain. Akhirnya menjerumus kepada gejala maksiat. Tujuannya untuk riak. Kan? Bahan digunakan warna rambut mengandungi unsur-unsur yang haram dan syubhat. Tak pasti unsur itu apa. Dan bahan yang digunakan menghalang air daripada sampai ke kulit ketika bersuci, daripada hadas kecil dan besar serta membawa pada tidak sah ibadat. Jadi kalau benda itu betul, dia menghalang air, maka tak sah ibadat. Dan mewarnakan rambut lebih cenderung kepada pendedahan aurat. Bila warna rambut, maka dia pun tak pakai tudung lah. Kadang-kadang macam itulah keadaannya. Hukum mewarnakan kuku. Mewarnakan kuku, yang mewarnakan kuku dengan sebarang pewarna supaya kelihatan cantik dan menarik. Tujuan dia jadi macam kata apa Harus sekiranya dalam keadaan berikut. Haram sekiranya ada menggunakan najis, tak air tak sampai masuk ke kulit.
kita warnakan tadi, tapi air tak sampai pun ke tempat kuku, maka tak salah kita nak semayang pun semua tak boleh. Kalau harus kiranya bahan tidak menajis, tidak menghalang air, mengangkat adas. Jadi dia ambil wuduk, tetap air sampai kena kuku dia tu. Tapi apabila dia pakai benda yang kalis air tadi, tak salah wuduk dia. Tidak bertujuan riak, kalau orel lah, merah lah, macam color. Tidak menarik perhatian orang ramai. Dari sudut lain, amalan mewarnakan kuku juga bercanggah dengan adat dan budaya timur yang mementingkan kesopanan dan kebersihan. Jadi ini kena tengok, biasa orang perempuan lah buat. Ataupun inai ni kita kata inai yang dibenarkan tadi itulah. Inai daripada inai. Alright, seterusnya menyerupai lelaki atau perempuan pun satu hal juga. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin. Manusia dua jenis kelamin, lelaki atau perempuan. Dia tak ada lelaki-lelaki atau ada mungkin, tapi jarang-jarang berlakulah dalam maknanya ada juga tetapi bukan semua. Panggil khunsa. Kedua memiliki persamaan kewajipan beribadat, beriman, beramal soleh. Demikian juga kedua-duanya memiliki persamaan dalam hak menerima pahala dan balasan. Sama. Kita lelaki dan perempuan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَكِيرًا. Surah Nisa ayat 104. Barang siapa mengerjakan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam syurga yang tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi sebenarnya bukan lelaki je masuk syurga, perempuan pun masuk syurga. Jadi disebabkan perempuan masuk syurga, lelaki masuk syurga, maka semuanya kena beribadat, beriman dan beramal soleh. Barulah boleh masuk syurga. Bukan disebabkan ibadat tu masuk syurga. Masuk syurga disebabkan rahmat sayang Allah. Tapi salah satu untuk petanda orang tu melakukan ibadat, orang ni baik, dia mestilah taat kepada Allah. Itu maksudnya. Hukum menyerupai wanita ataupun menyerupai sebaliknya lah. Dia lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallam al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bir rijal. Jelas hadis. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Dia jelas hadis ni. Tiba-tiba ini tak apalah ustaz, dia terpenjara dalam jiwa lelaki, dia terpenjara dalam jiwa perempuan. Pada dia cakap itu. Kau dah perempuan, perempuan lah. Kenapa kau nak jadi lelaki? Kau lelaki, lelaki lah. Kenapa nak jadi perempuan? Ini hak saya lah ustaz. Hak asasi manusia. Kan? Suka hati. Kalau semua orang suka hati, hak asasi. Kalau kita kata kau merompak. Pasal kau merompak, suka hati saya lah ustaz. Hak asasi. Oh mati, dia tak ada peraturan jadi. Ini kan peraturan Tuhan. Tuhan dah jadikan kita. Maka kita kena follow lah. An Ibn Abbas qala Nabi sallam al-muhannasin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa wa qala ahrijuhum min buyutikum qala fa ahraja Nabi sallam fulanan wa ahraja Umar fulanan. Ibn Abbas berkata Nabi sallam bersabda melaknat laki-laki bergaya wanita. Kan laki-laki bergaya wanita, dia pakai skirt, ada negara mana atas Scottish apa benda nama negara tu, pakai skirt tu biasa lelaki pelik tu. Wanita yang bergaya laki-laki tomboy dan merintahkan keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kamu. Ibn Abbas berkata Nabi sallam mengeluarkan sipulan, Umar mengeluarkan sipulan. Hadis Bukhari riwayat Bukhari. Jadi menunjukkan kepada kita tak boleh lah. Tak boleh apa? Tak boleh lah kita ni nak tukar-tukar senang-senang. Siap buat operate lagi. Buang.
Dia punya alat kemaluan ni tak boleh bersyukurlah kita lahir atas dunia. Andai kata dulu kita tak lahir atas dunia, tak nampak lah alam ciptaan. Tiba-tiba kita naik atas dunia ni, kita tak bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala telah menjadikan kita laki-laki tidak benar. Sebenarnya ikut awak nafsu lah kita ni. Ikut awak nafsu banyak Maksud larangan tu apa? Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah meringkaskan bahawa Abu Muhammad bin Abu Jamrah radhiyallahu melainkan zahir lafaz hadis ini adalah larangan keras terhadap perbuatan tasyabbuh. Laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya dalam segala hal. Tak boleh Ustaz, dia pakai slipper perempuan, tengok slipper tu memang betul macam perempuan ataupun slipper yang kalau lelaki pun boleh, perempuan boleh. Maksudnya slipper tandas kan. Lelaki boleh pakai, perempuan itu tak ada masalah lah. Tapi kalau pakai slipper tinggi tumit, dia lelaki tinggi tumit. Itu tak boleh lah. Memang dah perempuan punya. Mana dia haramkan, akan tetapi telah diketahui dari dalil bahawa yang dimaksudkan adalah larangan tersebut dalam hal apa? Pakaian, sifat, gerakan, semisalnya. Bukan tasyabuh menyerupai dalam perkara kebaikan. Kan? Contoh, perempuan suka masak. Jadi suami dia pun masak. Apalah kau ni suka tiru perempuan? Itu tak ada kaitan bang. Jangan ada pandai pula. Dalam perkara baik ini yang dimasukkan ni dalam perkara hal-hal yang pakaian, gerakan lembut, gerakan tak boleh lah. Kan gerak cara dia, cara suara pun dah macam perempuan tak boleh itu Fathul Bari Al-Hafiz Ibn Hajar menukilkan penjelasan At-Tabari. Dia kata apa? Lelaki tidak boleh menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita. Tak boleh Dan tidak boleh pula sebaliknya wanita menyerupai laki-laki dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi laki-laki. Pun tak boleh. Kan? Ini kena faham lah. Maksud larangan tu apa Dan juga melarangan menyerupai pakaian dalam bab hal pakaian tak boleh juga dalam bab pakaian. Maknanya menyerupai dalam hal pakaian. Apa yang dijelaskan ulama di atas, larangan ini mengenai tasyabbuh menyerupai dalam hal pakaian, maka secara jelas tegas menyatakan Nabi sallam sebagaimana dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an la'ana ar-rajul yalbasu lubsatul mar'ah wal mar'atu talbasu lubsatu ar-rajul. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu juga wanita yang memakai pakaian laki-laki. Tak boleh. Tertukar modified lah tapi yang penting janganlah jangan memakai pakaian tadi tu menyerupai. Alright, dan kita masuk yang keempat, tabarruj. Apa makna tabarruj ni? Iaitulah berlebihan dalam berhias. Kan? Itu simple lah pengertian Maknanya hiasan kecantikan yang merupakan fitrah kepada wanita asalnya adalah baik. Perempuan yang suka berhias lah. Dan punya asas daripada syarak, akan tetapi mestilah tidak melanggar apa yang telah dilarang oleh syarak. Jelas berkaitan hukum perhiasan bagi wanita. Jadi tabarruj ni dia lebih lagi daripada itu. Macam kita kata berhibur. Berhibur dalam Islam boleh, tapi apabila ada hedonism, tak boleh lah. Hedonism ni berlebihan dalam berhibur. Jadi tabarruj pun begitu. Antara hak seorang wanita adalah berhias dan suami harus mengambil kenikmatan dengan kecantikan seperti perhiasan. Jadi berhias suaminya hanya kepada suami. Mana isteri berhias hanya kepada suami. Bukan isteri berhias untuk bos. Ni ada isteri berhias untuk bos. Ada isteri berhias untuk kawan-kawan. Tak boleh Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqa. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah telah keluarkan untuknya, untuk hamba-hambanya. Dan juga barang-barang yang halal dari rezeki yang dikurniakan. Maknanya dalam ayat ini harus. Tak ada masalah.
Cuma tengok pada siapa dia berhias. Ni para isteri, nanti kamu ni jadi isteri si orang ni, maka berhias untuk suami. Tu Ustaz, tak boleh lah, selekeh je lah pergi office. Bukan. Berhias sekadar biasalah. Yang penting orang duduk dengan kita 1 meter, tak adalah berbau busuk. Kan, pakailah deodoran tu, buat ketiak ke kan. Tapi janganlah nampak berubah terus 1 kilo dah berbau dah. Oh Mina ni jalan 1 kilo dah berbau dah. Tak boleh Okey, jadi tabarus ni apa ni? Tabarus istilah dulu dia macam pakai sanggul, nampak sanggul. Tak boleh tunjuk-tunjuk sanggul kat orang maknanya Ustaz saya pakai tudung tapi sanggul tu nampak macam bugel unta pun tak boleh. Larangan menyerupai dalam hal pakaian, tak boleh. Apa yang dijelaskan oleh ulama di atas bahawa larangan mengenai tasyabbuh menyerupai dalam hal pakaian secara tegas nyatakan Nabi sallam dalam hadis An-Nabi radhiyallahu an la'ana ar-rajul yalbasu labsatal mar'a wal mar'atu talbasul labsatul ar-rajul. Ni kita sebut tadi riwayat daripada Ahmad, Abu Daud dan juga An-Nasai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu juga wanita memakai pakaian laki-laki. Maknanya tak boleh lah. Hukum memakai lipstik. Hukum wanita pakai lipstik serta alat solat lain adalah harus. Bagaimana? Huwallazi khalaqalakum ma fil ard jami'a. Surah Al-Baqarah ayat 29. Allah menjadikan kamu segala apa yang ada di bumi. Jadi kena tengok lipstik tu daripada mana? Sumbernya halal ke tidak? Ataupun pelembab. Tengoklah warna dipakai itu macam mana pula. Walau bagaimanapun hanya harus perhiasan untuk para suami mereka serta yang dibenarkan oleh syarak saja. Berhias untuk suami lah. Ni pergi office pakai lipstick, duduk rumah terus macam tak bermaya Tidak harus dia mempamerkan kecantikan selain pada suami sebagaimana manusia yang telah disebut surah An-Nur ayat 31. Maknanya tak boleh lah. Hanya kepada suami saja dan kepada sebagian manusia ni maknanya yang muhram saja sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah An-Nur, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadrib bihumurihinna ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh kecuali yang zahir daripadanya. Yang zahir ni maknanya apa dia? Muka dan tapak tangan saja Dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju dengan tudung kepala mereka, tutup dada pakai tudung lah. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mentua mereka atau anak mereka atau anak tiri mereka atau saudara mereka atau anak bagi saudara mereka yang laki-laki atau anak bagi saudara mereka perempuan atau perempuan Islam atau hamba mereka atau orang gaji dari orang laki-laki yang telah tua yang tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Janganlah mereka menghentak kaki
diketahui oleh orang akan apa yang tersembunyi perhiasan mereka. Tak kaki ni biasanya orang dulu dia ada gelang kaki Jadi apabila kaki ni dibunyi-bunyi, jalan kongkeng-kongkeng, bunyilah. Jangan tak kaki Dan bertabatlah sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Ini ayat ini jelas kepada kita detail mana boleh, mana tak boleh dalam bab perhiasan. Tu Ustaz Abang Ipar tak boleh kena jaga aurat. Dia adalah haram kahwin sementara. Maknanya kena jagalah Alright. Syekh As-Sa'di dalam taksir kecuali yang zahir padanya ayat ini iaitulah biasa dipakai menurut adat setempat dengan syarat pakaian tersebut tidak membawa pada timbul fitnah. Biasanya apa? Adat kebiasaan lah. Maknanya bukan di luar tu lah. Sekiranya wanita tersebut sekadar memakai lipstik dengan warna tidak ketara, warna biasalah, warna dikata warna kulit. Atau pakai alat solek lain seperti bedak dengan nipis, sekadar tidak berlebihan, serta tidak bertabarus semasa berada luar, adalah tidak mengapa. Tabarus kita sebut berlebihan sangatlah. Selagi mana perkara tidak menimbulkan fitnah serta menarik perhatian lelaki kepadanya dengan syahwat. Bila lelaki dengarnya, terus lelaki nak melakukan rogol dan sebagainya kan, syahwat lah. Maknanya itu tak boleh lah. Tu Ustaz dia dah pakai tudung oleh Allah, tapi tengok dia pakai wangi ke macam mana pakaian dia. Hal ini kerana apa? Agama Islam sangat menekankan soal kekemasan dan kecantikan sebagai dari Ibnu Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik, suka pada kecantikan. Jadi maksudnya bukan bermakna tak boleh bertabarus ni langsung selekeh, bukan. Boleh lah macam Ustaz kata tadi, jangan sampai kita ni bau busuk, tak kemas, sampai tak iron baju. Ini kena jagalah. Maknanya dibenarkan. Dengan tadilah konsep tadi tu tabarus berlebihan selain perkara di atas harus diingatkan juga seorang wanita hendaklah dia mengelakkan daripada bertabarus. Imam Syaukani dalam menyatakan tabarus ini menampakkan dan mempamerkan perhiasan kecantikan bagi mata-mata melihat dan menikmatinya. Wa qarana fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula al-ahzab. Wa qarna bukan corona Wa qarna ni bukan corona Dan hendaklah kamu tetap di dalam rumah. Dan janganlah kamu mendedahkan diri seperti dilakukan oleh orang jahiliah dulu. Ni orang kata inilah ayat dalil corona kena duduk dalam rumah. Tak betul ni ayat lain maknanya Nabi kata apa? Tetaplah dalam rumah, jangan mendedahkan. Maknanya aurat tak boleh didedahkan Syekh Al-Marawi mengatakan dalam kitabnya bahawa larangan mempamerkan perhiasan diri dan kecantikan wanita pada lelaki seperti dilakukan kaum perempuan jahiliah sebelum kedatangan Islam. Jadi tak boleh lah. Right. Dan begitu juga Imam Syaukani dalam tafsirkan ayat di atas menyebut bahawa tabarus ialah bila seorang wanita menampakkan sebahagian daripada perhiasan kecantikan yang sepatutnya wajib untuk ditutup. Contohnya rambut, lengan, tangan, kaki. Yang menarik perhatian syahwat lelaki-lelaki Berlebih-lebihan dalam berhias seorang perempuan adalah diharuskan kepada suami sahaja. Suami saya boleh. Dalam membincangkan masalah ini berpandukan pandangan fuqaha dalam pembahagian hukum berkenaan tabarus bagaimana digariskan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Quwatiyah mempamerkan perhiasan kecantikan kepada siapa yang tidak sepatutnya dilihat seperti memakai pakaian yang ketat, sendat, melekat, mempamerkan bentuk badan sebagainya. Sebab itu dapat menaikkan syahwat dan nafsu orang memandangnya, maka ijma' sepakat adalah haram melainkan pada suami saja. Ini tengok dalam Fiqhiyah Kuwaitiyah ni Alright, wallahu alam. Jadi itu saja topik kita perhiasan dan juga pakaian dalam Islam. Wallahu a'lam. Firdaus, off kan?